Okey, seterusnya kita akan melihat kes 7. Okay. Kes 7 ini kita kata dalam situasi yang berbeza, kita masih lagi cuba mengira apakah masa yang diperlukan untuk air berhenti mengalir dan sebagainya. Tetapi keadaannya adalah berbeza, iaitu kita melibatkan dua tangki, maknanya air dialirkan daripada satu tangki ke tangki yang lain. Ia berbeza dengan keadaan sebelum ini. Keadaan sebelum ini kita ada tangki di sini dan kita ada pipe. Jadi idea dia ialah kalau kita buka valve di sini, so air akan keluar, oleh itu air di dalam tangki akan boleh dialirkan sehingga kering. Maknanya tangki hingga kosong. Tetapi sekiranya air disambungkan daripada satu tangki ke tangki yang lain, kita kata kemungkinan air akan mengalir atau kemungkinan air tidak akan mengalir. Kerana apa? Sekiranya ketinggian aras air pada tangki yang pertama dan tangki yang kedua ini sama, oleh itu tidak ada sebarang pengaliran air akan berlaku. So pengaliran air hanya akan berlaku sekiranya aras air untuk kedua-dua tangki ini berbeza. So barulah air boleh mengalir. Oleh itu kita kata kita tak boleh terus direct menggunakan flow in sama dengan flow out. Kerana apa? Kerana ia melibatkan dua kenaikan yang berbeza. Pertama, contoh, sekiranya kita melihat gambar radial ini, okey, katakan kita ada air di sini dan kita kata satu tangki kosong pada asalnya mungkin ketinggian air hanya di bawah. Tetapi apabila air dialirkan daripada kiri ke kanan, kita dapati bahawa permukaan air pada A1 akan turun, tetapi permukaan air pada tangki nombor 2 ni akan naik. So jadi bilakah air akan berhenti? So air akan berhenti sekiranya kedua-dua aras ini berada pada aras yang sama. So yang itu kita faham. Okay, dalam keadaan ini mungkin kita kata tangki tidak setinggi tangki nombor 1. Jadi kita kata mungkin air akan terus mengalir. Okay, sekiranya tangki di sini tinggi seperti ini, kita kata apabila aras air di sini dan sini sama level, so air tidak akan mengalir. Itu satu yang saya harap pelajar dapat faham. Yang kedua, kita kata pelajar perlu faham ialah apabila di sini berlaku penurunan dan di sini berlaku peningkatan, sebenarnya kita kata ia seolah-olah melibatkan dua molekul yang bergerak pada arah yang berbeza. So, jadi apabila ada dua pergerakan, kita kata kita kena mencari apakah relative velocity yang berlaku. Okay, selalunya kalau kita ada kereta, satu daripada atas ke bawah, satu daripada bawah ke atas, ia bergerak pada katakan had laju 5 meter per second, bawah ni pun 5 meter per second. Kalau kita membicarakan tentang had laju relatif, kita akan kata had laju relatifnya adalah 10 meter per second. Maksudnya kalau kita melihat arah had laju itu berlawanan antara satu sama lain, kita akan beranggapan bahawa had laju tersebut perlu ditambahkan. Kalau andai kata dua molekul bergerak pada arah yang sama, okay, katakan kat sini bergerak 4.9 meter per second, kat sini bergerak 5.0 meter per second, tentulah kita akan mengatakan, oh, had laju relatif yang berlaku di sini ialah kira-kira 0.1 meter per second. Kerana ia bergerak pada arah yang sama, oleh itu kita selalunya kita akan tolakkan had laju tersebut. Okay, jadi di dalam kes ini kita kata berlaku dua velocity. Oleh itu kita kena pandai tackle permasalahan ini bagi memastikan bahawa kedua-dua kenaikan aras air diambil kira di dalam pengiraan. Okey, sebelum kita melihat equation yang digunakan, kita kena melihat tanda-tanda ataupun pengukuran yang dibuat untuk keadaan ini. Okey, katakan kita ada tangki 1 di sebelah kiri, kita ada tangki 2 di sebelah kanan. So ini adalah aras air yang asal. Okey, setelah dialirkan, aras air ini akan turun sehingga sini.
Dan ini adalah aras air yang asal pada tangki 2 dan apabila dialirkan dia akan naik sehingga ketinggian ini. Oleh itu kita beranggapan bahawa H1 adalah penurunan air untuk tangki 1 dan H2 di sini adalah kenaikan air untuk tangki 2. Kemudian kita kata jarak di antara dua ini kita tulislah sebagai H sahaja. Okay, oleh itu kalau dia tidak ada refer H1, H2, awak kena faham itu adalah jarak di antara dua level air. Okay. So yang itu saya harap awak dapat faham dalam gambar rajah ini. Okay. So kemudian kita kata kita cuba buat equation. Okay, jadi kita katakan kita masih lagi menggunakan idea Q in sama dengan Q out. Kerana apa? Kita membicarakan tentang air. Oleh itu air bukanlah compressible fluid. Maknanya ia tidak boleh dimampatkan. Oleh itu berapa liter yang masuk, itu berapa nilai yang sama juga mesti keluar. Jadi kita masih lagi buat Q in sama dengan Q out. Okey, di sini kita kata rumus Q masih lagi sama, A darab V. Oleh itu kalau Q in kita gunalah A1 dan V1 untuk Q in. Okey, dan untuk Q out kita menggunakan A2 Q out di sini. Sama juga dengan A2 didarab V2. Okey. Untuk Q in katakan kita menulis sebagai negatif A1 DH1 DT. Okay, yang ini kita kata kenapa boleh keluar negatif ni. Okay, A1 saya harap pelajar tentu faham A1 adalah permukaan di sini. Dan had laju dia turun adalah kita menulis DH1 over DT. Yang ini pun kita dah belajar di dalam kuliah semalam. Tetapi di mana, mengapa keluar negatif di sini? Kerana dalam keadaan ini kita ada dua had laju. Kita ada had laju yang bergerak ke bawah dan kita ada had laju yang bergerak ke atas. Jadi untuk memudahkan pengiraan, kita mengatakan okey, paksi Y di sini dengan beranggapan ke atas adalah positif, ke bawah adalah negatif. Oleh itu kita tulislah dia sebagai negatif untuk pergerakan ke bawah. Jadi kita kena faham negatif tersebut adalah untuk had laju, bukan untuk area. So area tidak ada negatif. Dan untuk Q out di sini kita menggunakan idea yang sama, A darab V. Jadi kita tuliskan A2. A2 adalah cross sectional area pada tangki 2. Awak kena faham kalau bulat-bulatlah, kalau 4 segi kiralah dengan menggunakan rumus 4 segi. So kemudian DH2 DT adalah had laju permukaan pada tangki 2 bergerak daripada bawah ke atas. Okey. So kemudian ini kita buat buat satu equation yang lain. Kerana apa? Kerana di dalam gambar rajah ini kita ada 3 jenis H. Kita ada H1, kita ada H2 dan kita ada perbezaan di antara kedua-dua level tersebut yang kita namakan sebagai H sahaja. Okay, diringkaskan cerita, rumus yang terhasil untuk ketiga-tiga ini, maknanya hubungan di antara H1, H2 dan H sahaja, boleh ditulis seperti ini. Okey. So kita menulis seperti ini ialah, jadi kalau kita lihat kita tengok negatif DH dt maknanya had laju. Okey, sama juga dengan negatif DH1 dt dan dicampurkan dengan DH2 dt. So yang ini saya harap pelajar boleh memahami apa yang kita buat di sini ialah kita kata kita ingin mencari pelajar boleh memahami seperti ini. So jadi kita kata DH dt di sini maknanya perbezaan had laju pada T di sini. Okay, DH dt maksudnya had laju ataupun had laju yang reflect tentang berapa cepat pembentukan ketinggian H ini. Okay. So kemudian maksud DH1 dt dan DH2 dt ini ialah kita kata berapa laju dia turun ke bawah dan berapa laju dia turun ke atas. So jadi kalau kita melihat di sini kita katakan bahawa
Yang ni kalau kita, ini adalah membawa maksud relative velocity. So jadi katakan kita tukar di HDT di sini. Negatif tu pergi sebelah, so kita akan ada dH1 over dt tolakkan dengan dH2 over dt. Okay, so kita kata kenapa selalunya kita kata kalau dua molekul bergerak pada arah yang berlawanan, kita akan campur nilai tersebut. Okay, kita akan campur nilai tersebut. Awak faham So sebab tadi kita kata ada dua molekul bergerak pada arah yang sama. Kalau sini bergerak 4.9 meter per second, awak bawa kereta, awak potong sebuah kereta yang sebelah awak ni 4.9, awak hanya bawa speed 0.5 meter per second, 5 meter per second, awak dapati bahawa awak memotong kereta ini sebenarnya dengan relative velocity 0.1 meter per second. Perlahan sangat awak memotong kereta tersebut. Kenapa? Kita tolak. Okay. Kalau pada velocity yang berbeza, bukan, pada arah yang berlawanan seperti ini, katakan seorang bawa 5 meter per second, seorang lagi pun bawa 5 meter per second, sebenarnya awak akan merasai perselisihan ini 10 meter per second. Kerana apa? Masing-masing bergerak pada arah yang sama. Dia menuju pada satu titik dengan kelajuan yang 2 kali ganda. Awak akan rasa seperti itu. Okay, kerana kita campurkan. Tetapi kenapa yang ini kita kata di dalam arah yang berlawanan kita tolak pula dekat sini. Okay, kat sini kita kata awak jangan terkeliru. Ini membawa maksud dH1 dt yang sebenarnya kita campur negatif dH2 dt. Okay, yang ini kalau katakan nak fahamkan, kita tulis macam gini, saya harap pelajar boleh faham lah. Okay, sebenarnya kita campur, maknanya kita campur di sini dalam keadaan dH2 dt. Dia ada negatif kat sini. Kenapa kita negatifkan ni? Kerana kita kata dua-dua boleh. Kalau kita negatifkan dH1, kita kena positifkan dH2. Kalau kita positifkan dH1, kita negatifkan dH2. Kerana apa? Negatif di sini menunjukkan arah yang berlawanan. Okay, kerana awak faham, velocity adalah vektor. So magnitude pun penting, direction pun penting. Jadi kita kata satu mesti negatif kerana dH1 dan dH2 bergerak pada arah yang berlawanan. Okay, boleh So yang ini betul-betul saya harap pelajar faham. Cuma di dalam tajuk kita lebih suka menulis dalam keadaan ini. Kerana apa? Kerana kita ingin menunjukkan bahawa arah ke bawah adalah negatif. Jadi kalau kita nak jadikan dH1 kat sini negatif, kita darab everything dengan negatif 1. Jadi sini pun kita akan darab dengan negatif 1. Sini kita darab dengan negatif 1. Dan sini pun kita akan darab dengan negatif 1. So jadi ni akan jadi negatif. Ini akan jadi negatif. Dan ini akan menjadi positif. Sebab negatif darab dengan negatif. Okay, itu sebab di dalam nota kebanyakannya mereka akan tulis dalam keadaan ini. Okay, jadi saya harap pelajar dapat faham ini sebenarnya adalah pengiraan relative velocity. Cuma kita nak kekalkan dia dalam keadaan dH1 adalah negatif. Okey, so kemudian kita kata kita cuba untuk substitute. Kita gantikan equation 1 ini di dalam equation yang kita ada di sini. Kerana apa? Di sini kita ada dH1, kita ada dH2. Okey, tetapi selalunya di dalam tajuk ini kita akan fokus kepada nilai H. Kerana apa? Kerana kita kata jarang orang akan aim berapa banyak air turun atau berapa banyak air naik. Cuma kita kata yang paling mudah, kalau andai kata air berhenti, maksudnya level H sama dengan kosong. Okay, oleh itu kita kata nilai H yang perlu diberi perhatian. Oleh itu kita kata di dalam equation ini kita ada nilai H. Jadi nilai H ini kita cuba bawa masuk ke dalam equation ini. So jadi apa yang perlu kita buat ialah kita gunakan equation 1,
kita masukkan ke dalam equation flow rate. So dia akan menjadi seperti inilah. So kita ada flow rate adalah seperti ini. Oleh itu kita rearrange, kita ubah, kita jadikan dia dH2 dt sebagai subjek. Maknanya tinggal di sini. So A2 ni kita bawa ke sebelah lah. So kita boleh dapat nilai ini. So ini adalah cuma matematik mudah sahaja. Saya rasa pelajar boleh nampak. Oleh itu kita menulis dH2 over dt sama dengan negatif A1 over A2 dH1 dt. So kemudian apa yang kita buat di sini, kita masukkan, okay, substitute equation 2 into equation 1. Jadi kat sini pelajar pun nampak kita ada dH2 di sini. So kita masukkan di sini sebenarnya. Okay. So apabila kita masukkan, kita boleh dapat sebutan ini dan akhirnya kita boleh ubah menjadi ini. So ini adalah cuma kita kata perubahan cara penulisan sahaja. Kita faktorkan dua nilai ini, kita bawa keluar, kita boleh dapat tulisan yang ini. And then kita hilangkan tanda negatif, kita boleh dapat sebutan ini. Dan akhirnya kita ubah, kita jadikan dia nilai dH1 dt sebagai subjek dan kita boleh menulis sebagai equation 3. So kemudian apa yang perlu kita buat? Kita perlu samakan. Okay, kita kena faham di sini. Di dalam gambar radiah ini kita dapati bahawa kita ada 3 unknown. Kita ada H1, kita ada H dan kita ada H2. Tetapi apa yang kita ada berdasarkan pembelajaran kita yang terdahulu, kita hanya ada 2 equation. Pertama adalah Bernoulli equation. Kedua ialah continuity equation. Maksudnya flow rate inlet di sini dan outlet di sini. Oleh itu kita perlu untuk mendapatkan equation yang ketiga. Apa equation yang ketiga? Kita cuba dapatkan apakah flow rate pada pipe di sini. Itu sebenarnya tujuan dia. Jadi apa yang kita buat ialah yang saya tulis di sini, kita equalize, samakan nilai equation nombor 3 ini dengan mana-mana flow rate di dalam sistem yang kita ada. Selalunya kita akan samakan dengan flow rate pada orifice ataupun pada pipe. Okey, hari ini kita akan melihat soalan 1 berkenaan dengan aliran daripada satu tangki ke tangki yang lain. A 2 meter deep tank is 2 meter times 3 meter in area and is divided into 2 equal half by a vertical separation plate. Flow from one tank to the other take place through a square orifice 1 centimeter side, having a discharge coefficient of 0.6. If water is initially at 1.5 meter on one side of the plate and 0.5 meter depth on the other side, calculate the time taken for the depth in both tanks to be equal. So soalan ni mengatakan kita ada keadaan seperti ini. Kita ada satu tangki. Okay, kita ada mungkin tangki sepanjang 3 meter. Lebar dia adalah 2 meter di sini. Okay, seperti yang dinyatakan di sini. Dan kita akan bahagikan tangki ini equally. So maknanya 1.5, 1.5 dan kita ada orifice di sini. Okay. Pada permulaan, air di sebelah kiri setinggi 1.5. Di sebelah kanan 0.5. Dan di antara kedua-dua tangki ini kita ada orifice lah, ada lubang. Tentulah air daripada kawasan tinggi akan masuk ke kawasan rendah. Tetapi tak logik kita kata semua air daripada kiri boleh dipindahkan ke sebelah kanan. Kerana apa? Kerana air akan berhenti mengalir sekiranya permukaan air di sini menjadi sama rata. Okey. Jadi persoalan dia, bilakah dalam soalan ini dia kata calculate the time taken for the depth in both tanks to be equal. Okay, so maknanya apakah masa yang diperlukan untuk menjadikan kedua-dua air ini mempunyai aras yang sama. Okay, antara soalan lain mungkin dia akan mengatakan masa air berhenti mengalir. Okey. Pada soalan ini kita boleh straightforward sahaja menggunakan equation. Oleh itu kita bermula dengan equation dH1 over dt sama dengan dH over dt 1 per 1 campur A1 A2.
So daripada soalan kita boleh kira A1 sama dengan nilai ini 3 meter square, A2 pun sama 3 meter square dan AP di sini adalah cross sectional area untuk orifice di sini. So kita ada 1 cm darab 1 cm. So jadi kita tulislah 0.01 darab 0.01. So kita ada 0.0001 meter square dan CD adalah 0.6. Okay. So nilai A1 dan A2 kita boleh masukkan di sini. Okey. So jadi kalau kita masukkan nilai kita boleh dapat dH1 over dt sama juga dH dt 1/2. Kemudian apa yang kita buat? Ini yang adalah sambungan daripada theoretical yang tadi. Okey, oleh kerana nilai ini kita dapat daripada flow rate di antara inlet dan outlet. Maksudnya kita dapat flow rate daripada permukaan ini pergi ke permukaan ini. Jadi apa yang perlu kita buat, kita kena comparekan lagi dengan mana-mana flow rate di sepanjang aliran ini. Oleh itu, tempat yang paling mudah untuk kita comparekan adalah pada orifice, pada tengah-tengah. Kenapa mudah kita comparekan pada orifice? Kerana pada kedudukan ini kita ada area. Sebab kita tahu bahawa flow rate sama dengan A darab V. Kalau kita nak comparekan kat sini, susah untuk kita mengira kadar alir kerana kita tidak tahu had laju dan kita tidak tahu cross-sectional area. Okey. So, jadi apa yang kita buat? Kita comparekan, kita ada A dH1 dt ini dengan kadar alir di tengah-tengah. Maksudnya kalau awak tengok kat sini, kita kata A1 dH1 dt adalah, saya lukis sajalah. Okay, kita ada 2 tangki di sini. Okay. So, kita akan comparekan. Tadi, first step kita compare ini dengan ini. So, kita dapat rumus untuk yang ini sebenarnya. Okay, kita dapat rumus yang ini. So, sekarang ni apa kita buat? Kita compare yang ini dengan yang tengah-tengah. Okay, maksudnya, jadi kita tulis A1 dH1 dt sama dengan AV orifice. Okay, maksudnya kita ada tangki macam gitu. Okay. Tadi kita compare daripada sini ke sini. Sekarang kita compare daripada sini sampai sini sahaja. Okay, so jadi kita comparekan A1 dH1 sama dengan area orifice dan juga velocity orifice. So, A dH1 dt ni kita boleh ubah. Okay, sebelum ini kita dah kira, kat sini kita dapat dH1 dt. So, kita ubah. Kita masukkan setengah dH dt. Dan di sini kita masukkan area untuk orifice. Dan kita masukkan velocity untuk orifice. So, velocity untuk orifice kita kata kita boleh buat pengiraan mudah iaitu square root 2dh. So, yang ini kita kata awak boleh ingat dalam peperiksaan untuk pengiraan mudah perkara tersebut. Okey. Kemudian kita boleh selesaikan, kita boleh dapat dH dt sama dengan 1.772 darab 10 kuasa negatif 4 square root h. So di sini pun saya rasa awak faham. Kita akan bawa dt ke kanan, kita akan bawa square root h ke sebelah kiri. Kemudian kita akan kamerkan kedua-dua bahagian. Jadi apa nama tu, kalau kita selesaikan perkara ini, kita kamerkan. Dan kita kena masukkan limit. Limit di sini kita kata kita masukkan 0 hingga 1. Kenapa kita masukkan 0 hingga 1? Kerana kita punya tangki macam gini. Tadi air adalah setinggi 1.5. Tinggi di sini 0.5 kan? Kita kata walaupun sebelah adalah 1.5, sebelah lagi adalah 0.5. Tetapi kita kata kekuatan air untuk mengalir daripada tempat tinggi ke tempat rendah sebenarnya hanyalah dibezakan oleh ketinggian ini sahaja. Kerana ketinggian inilah yang akan mempengaruhi had laju air. Sama juga kalau katakan ketinggian ini 1000 meter, ketinggian ini hanya 1000, katakan ketinggian ini 1000 meter, ketinggian di sini 999 meter.
Okey, sebenarnya air mengalir daripada tangki ke sebelah dengan kekuatan 1 meter sahaja. Awak kena faham yang itu. Itu sebab kita kata limit yang kita ambil adalah 1 dan 0. Kerana seolah-olah ketinggian ini 1 dan ketinggian ini 0. Kerana apabila air sama level, air tidak akan mengalir. Dan sekiranya kita selesaikan masalah ini, kita boleh dapati bahawa masa yang diperlukan untuk air menjadi sama level ialah 11,286 saat.